Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap korang semua dah bersedia untuk teruskan kelas kita pada hari ini. Okey, kelas kita ni saya rasa dah lama dah kita tak buat online kelas. Dah lama sangat kita tak buat online kelas. Jadi hari ini kita sambung dengan online kelas masih dalam bab yang sama, iaitu bab berapa kita? Bab 5, bab 3. Saya tak ingat lah ni. Bab 3 iaitu berkaitan dengan pengangkutan. Okey. Jadi kita cuba recall balik. Okey, mula-mula sekali kita cuba dulu recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ini. Apa yang kita dah belajar sebelum ni, kita dah tengok, saya dah terangkan kepada korang berkenaan dengan sistem pengangkutan. Kita ada tengok sistem pengangkutan untuk organisma ringkas, contohnya ameba paramecium, yang mana dema punya pertukaran gas berlaku melalui resapan sahaja kan, resapan secara terus. Lepas tu kita pun tengoklah juga sistem pengangkutan dalam organisma kompleks. Contohnya seperti manusia. Lepas tu kita tengok jugalah binatang-binatang lain kan. Hari tu kita tengok katak, kita tengok ikan kan, semua beberapa contoh lagi lah kan. Kalau macam kita ni, kita kata kita punya ni, kalau ikan macam mana dia punya ni, kalau ikan kita cam kat sini, dia ada kapilari. Kalau amfibia kita cam, dia mesti ada kapilari peparu dan kulit. Lepas tu kalau reptilia macam mana kita nak tahu apa perbezaan reptilia dengan mamalia dan burung. Mamalia dan burung dia darah panas dua-dua kan, jadi dia sama mamalia dan burung ni. Tapi apa bezanya dengan reptilia? Kita tengok kalau reptilia hari tu macam mana. Ini sama. Ada 3 bilik. Reptilia hanya ada 3 bilik kan? Dia 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Betul. Maksudnya dia tak ada vertikal dekat sini. Betul? Dia ada atrium vertikal. Macam kalau manusia, kalau mamalia, atrium vertikal, atrium vertikal. Okey. Okay, lepas tu kita juga dah belajar berkenaan dengan sistem peredaran darah, yang mana saya dah cerita kat kamu darah yang beroksigen dan darah yang terdioksigen. Macam mana perjalanan darah itu. Sebelum tu kita dah kenal bahagian-bahagian yang perlu kamu tahu di dalam jantung. Apa bilik-bilik dia, kat mana injak dia kan, mana aorta, mana arteri pulmonari, apa fungsi arteri pulmonari, apa fungsi aorta, apa fungsi vena. Saya dah terangkan kepada kamu, kita dah bincang hari tu. Lepas tu kita dah juga tengok salur darah. Kan salur darah, kita ada arteri, kita ada kapilari dan kita ada vena. Kan betul? Arteri bawa darah yang beroksigen. Jadi dinding dia kena tebal sebab dia nak pump darah tu pergi seluruh badan kita. Kalau vena dia bawa darah yang terdioksigen dan dia akan darah yang terdioksigen akan dibawa ke jantung. Jantung pump darah tu pergi ke peparu dan pertukaran gas karbon dioksida akan berlaku di situ kan. Okey. Kamu dah kenal arteri, kapilari dan juga vena. Kita dah tengok dah perbezaan arteri, perbezaan kapilari
setebal satu sel je. Vena dia punya lumen, dia besar. Vena ada injap. Arteri tak ada injap, tapi lumen dia kecil, tapi dia punya dinding tebal, kan? Okay. Lepas tu dan kita dah terangkan bahawasanya kita manusia, kita punya sistem peredaran darah kita kenali dia sebagai ganda dua. Ganda dua sebab ganda dua tu apa? Sebab darah kita satu akan bergerak ke peparu, satu lagi akan bergerak ke seluruh badan. Yang berpusat di jantung. Okay? Lepas tu hari ni kita nak tengok sistem pengukuran tekanan darah. Okey. Jantung kita tu pam kan? Jantung kita pam tu maksudnya dia tolak. Betul tak? Dia tolak darah untuk pergi ke seluruh badan. Betul tak? Dia tolak. Okey, tolak maksudnya dia tekan. Betul? Tolak dengan tekan adalah benda yang sama. Betul tak? Tolakan akan terhasil kalau ada tekanan. Kan? Jadi kita boleh tengok tekanan darah kita ni, tekanan darah kita ni memang memainkan peranan yang penting lah dalam sistem pengangkutan ni. Jadi kita kena tahu tekanan yang normal berapa je sebenarnya. Kalau tekanan tu terlalu rendah, kita dikatakan menghadapi penyakit tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah kita tu, kalau jantung kita tu pam darah kita tu terlalu kuat, kita dikatakan menghadapi penyakit tekanan darah tinggi. Boleh faham? Bukannya darah rendah tu maksudnya darah duduk kat kaki, darah tinggi tu darah naik kepala, bukan. Bukan. Maksudnya jantung kita tu dia pam darah tu kuat ke slow. Kita ni biasalah apa semua dalam kehidupan kita seharian, kita tak boleh terlalu kuat, kita tak boleh terlalu perlahan. Kita mesti ada satu skala yang optimum, maksudnya yang sihat, yang bagus. Jadi apa yang sihat yang bagus tu? Macam mana sebenarnya yang sihat yang bagus tu? Okey, tekanan darah lazimnya diukur dengan menggunakan alat sigmomanometer. Ni bendalah ni. Bendalah ni kita panggil sebagai sigmomanometer. Bacaan tekanan sistolik bagi seorang pemuda, kalau lelaki lazimnya ialah 120 mm Hg dan bacaan tekanan dia stoliknya ialah 75. Maksudnya tekanan jantung untuk ke seluruh badan 120. Tekanan jantung untuk pergi ke peparu 75. Maka bacaan tekanan darah ini biasanya ditulis sebagai 120/75. Bacaan darah kita mesti buat macam ni tau. Ada darah atas, ada darah bawah. Ada bacaan atas, ada bacaan bawah. Okey? Jadi kalau yang normal, orang lelaki yang normal, dia mesti 120 dengan 75. Kalau dia rendah daripada 120 ni, maksudnya dia mengalami darah rendah. Dan kalau dia tinggi daripada 120 ni, dia ada range dia lah, bukannya memang tetap 120. Nanti kejap lagi kita tengok range dia. Kalau dia rendah daripada kalau dia tinggi daripada 120 tu, maksudnya dia mengalami penyakit darah tinggi. Okey. Buka aircon dek. Panas sangat. Okey. Jadi ini kita panggil sebagai sigmomanometer.
Pengambilan bacaan tekanan diastolik dan sistolik daripada alat sigmomanometer adalah berdasarkan pendengaran bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa diastol dan sistol berlaku. Oleh sebab itu, penggunaan sigmoskopi untuk mengambil bacaan tekanan diastolik dan sistolik lazimnya dilakukan oleh doktor yang berpengalaman. Biasanya kita letak dekat nadi-nadi lah kan. Okay. Kadar denyutan nadi. Okay, denyutan nadi dihasilkan oleh pengucutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Kita tengok kepada dinding arteri lah sebab arteri tu kan berotot kan. Jika dekat tangan, pergelangan tangan kita, ada kat leher kita. Kita boleh tengok kadar denyutan. Kamu tengok kalau istilah kadar, kalau ada perkataan kadar, dia mesti berkaitan dengan masa. Maksudnya denyutan nadi kita ni dalam masa, biasanya kita akan ambil satu minit lah. Dalam masa 1 minit, berapa denyutan nadi kamu tu terhasil. Itu yang kita panggil sebagai kadar. Kalau kadar ni dia mesti ada kaitan dengan masa. Kadar dengan masa memang tak dapat dipisahkan. Okey. Jadi faktor selain daripada jantina, faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi, okey. Selain kesan aktiviti fizikal terhadap kadar denyutan nadi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Kamu perasan kan? Kalau kamu berjalan biasa-biasa je kan, tak ada apa-apa pun, jantung kamu tak berdegup kencang, nadi kamu pun tak berdegup kencang. Lepas tu tiba-tiba kamu jalan-jalan, ada anjing. Anjing nak kejar korang. Lepas tu korang lari. Lepas tu apa jadi kepada jantung korang? Cepat kan dia bergerak kan, duk kan, macam nak pecah rasa dada ni kan, duk. Itu dikatakan sebagai aktiviti fizikal. Kalau kita bergerak secara aktif, maka kita punya jantung pun akan pam darah itu secara cepat. Sebab apa? Pergerakan yang kita buat ni memerlukan tenaga. Pergerakan yang kita buat ni memerlukan tenaga, dan kalau nak memerlukan tenaga, apa yang kita perlukan? Kita perlukan oksigen. Kita perlukan oksigen untuk bakar makanan yang ada di dalam sel-sel badan kita ni. Dan maka tenaga akan terhasil, betul tak? Jadi disebabkan kamu ni nak menggunakan tenaga yang sangat banyak sebab kamu membuat aktiviti fizikal yang sangat aktif, maka jantung kamu pun akan berdegup dengan sangat kencang supaya sel-sel badan kita ni sempat menerima oksigen dan menghasilkan tenaga untuk kamu. Kalau tak, apa yang akan terjadi kepada kamu? Terus pengsan. Kenapa pengsan? Sebab tak ada tenaga, pengsan lah. Kan? Kalau kamu berlari kan, atlet kan, berlari sebab tu kamu nampak demo pengsan apa semua tu. Mungkin demo jantung demo tu jantung demo tu tak boleh nak bergerak selari dengan pergerakan fizikal yang korang lakukan, ataupun dalam badan kamu dah memang tak ada dah sumber glukosa, sumber glukosa. Sebab kita tahu glukosa glukosa lah yang menjana tenaga tu kan. Glukosa bertindak balas dengan oksigen, maka tenaga akan terhasil. Betul? Jadi mungkin sebab tu kalau kita nak berlari ke, kita nak apa, kita mesti mengambil makanan sikit. Kamu tahu kan, mula-mula sekali karbohidrat yang akan membekalkan tenaga kepada kita. Kalau tak ada karbohidrat dalam badan kita, lemak yang akan memberi kita tenaga. Dah kalau kita kurus, tak ada lemak dah apa semua, protein pun boleh juga memberi kita tenaga. Itu sahaja, 3 gelas makanan ini sahaja yang boleh bagi kita tenaga. Jadi
sebelum kita nak berlari, nak bersenam apa semua, pastikan kita dapat cukup makanan. Tapi jangan terlalu makan banyak sangat. Makan banyak sangat pun tak boleh kan. Sekadar kita menjamah untuk kita tak nak mudarat nanti. Sebab tu jangan makan benda yang heavy sangat. Contohnya kalau kamu seorang atlet, kamu nak pecut nak berlari pecut 200 meter ke berapa ke kan. Jadi biasanya cikgu akan bagi apa kat korang? Cikgu bagi nasi lemak ke? Tak kan? Kalau nasi lemak habislah kan. Biasanya kita ambil pisang pun dah cukup kan sebenarnya kan. Pisang pun janganlah 2-3 biji. Ambil sebiji sudahlah. Ambil pisang, lepas tu minumlah susu ke kan. Maksudnya dia dapat membekalkan tenaga. Maksudnya dia dapatlah tampung sebab kamu tahulah atlet hidupnya macam mana, badannya macam mana kan. Fit, solid je. Maksudnya lemak yang ada dalam badan dia tu memang tak ada yang berlebih-lebihan. Glukosa pun tak ada yang berlebih-lebihan. Mereka sihat. Jadi tapi diet tu kena sesuai. Okey. Jadi faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi ni, yang pertama tadi aktiviti fizikal. Kalau kita aktif, denyutan nadi kita akan kadar dia akan bertambah. Lepas tu jantina. Okey, kadar denyutan nadi bagi lelaki dewasa ialah antara 70 hingga 72 denyutan per minit. Dan purata kadar denyutan nadi bagi perempuan dewasa ialah antara 78 hingga 82. Kalau lelaki rendah je, 70 je. Tapi kalau perempuan dia mesti 78 hingga 82. Soalan biasanya akan tanya, kenapa berbeza di antara lelaki dengan perempuan? Okey, perbezaan ini disebabkan oleh apa? Saiz jantung. Jantung perempuan ni dia lagi kecil berbanding dengan jantung lelaki. Jadi bila dia kecil, dia kena pump banyak lah supaya sama kuantitinya dengan yang lelaki punya. Lelaki ni dia besar. Dia pump sikit pun dah pergi banyak kan, betul tak? Yang jantung perempuan ni dia kecil sikit. Jadi dia kena pump banyak kali. Jadi maksudnya tinggi sikitlah kadar denyutan dia tu berbanding dengan lelaki. Okey. Jantung perempuan yang lazimnya lebih kecil saiznya mengepang kurang darah bagi setiap denyutan dan perlu berdenyut pada kadar yang lebih tinggi berbanding dengan jantung lelaki. Okey, ingat ya benda ni, ingat. Saya takut keluar je bagi alasan wajarkan kenapa jantung lelaki dewasa purata kadar denyutan jantung lelaki dewasa lebih rendah berbanding dengan kadar denyutan jantung perempuan dewasa. Inilah jawapan dia. Sebab saiz jantung. Okay, selain daripada jantina, kita juga tengok kepada umur. Kalau umur tu 20 tahun, kadar purata denyutan nadi maksimum per minit. 1 minit tu biasanya tadi kita tengok tadi sepatutnya dalam 70 macam tu je kan. Tapi dah kalau kamu berlari laju sangat apa semua, maksimum jantung kamu nadi kamu boleh berdenyut 200 kali seminit. Kalau dah makin tua, kadar denyutan nadi pun makin rendah. Biasalah umur bila dah tua ni kan. Sebab itulah kalau kamu tengok orang tua bukannya macam budak-budak,
duk berlari, duk manjat, duk apa kan. Orang tua dia relax-relax je kan. Sebab tu jantung dia pun relax-relax je lah kan. Betul. Okey. Lepas tu kita tengok juga faktor yang seterusnya adalah faktor kesihatan badan. Ini faktor yang keberapa dah? Faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Yang pertama aktiviti fizikal, yang kedua jantina, yang ketiga umur. Dan sekarang yang keempat kesihatan badan. Kadar denyutan nadi seorang individu yang kurang sihat lazimnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada kadar denyutan nadi yang normal. Itu yang saya kata tadi. Yang tinggi pun tak sihat, rendah pun tak sihat. Okey, kadar denyutan nadi yang terlalu tinggi atau rendah adalah berbahaya dan boleh membawa maut. Okey. Jadi inilah yang kalau darah tinggi, darah rendah tu. Okey. Dia sebenarnya atas faktor kesihatan ni dia saya bagi tambahan sikit lah ya. Saya tambah sikit. Okay, saya stop dulu sharing yang ni. Saya buka jamboard. Kita punya mana saya punya papan putih ini. Whiteboard. Okay. Start ini whiteboard. Okay, saya nak tanya. Saya nak tanya, kamu nampak tak ada papan putih? Tak nampak? Tak nampak, tak apa. Saya share. Window. Okay, nampak tak ada slide putih? Nampak? Nampak? Okay, nampak ya Syuhada? Nampak. Okay. Dia macam ni tau. Darah rendah dengan darah tinggi. Okay. Darah saya cakap berkenaan dengan kamu tengok arteri kan? Kalau arteri kamu tengok dia ada lubang dia kan, lumen dia ni salur ni darah ni yang akan berjalan dekat sini kan, betul? Okay. Bila ini yang normal, ini dalam keadaan yang normal. Darah kamu boleh dipam ke seluruh badan secara normal. Okay. Lepas itu, bila lah kita dah semakin dewasa, lepas tu kita makan macam-macam, kita makan makanan yang berminyak, kita makan makanan yang berlemak, dia ibarat macam longkang. Yang mana lemak-lemak yang ada dalam darah tadi, dia mungkin akan tersekat di dalam kapilari darah kamu ni, di dalam salur darah kamu ni. Di dalam salur darah kamu ni lemak kan. Jadi kalau dulu lubang sebesar ni, tapi sekarang lubang dah jadi besar ni. Kan disebabkan oleh lemak-lemak ni kan, betul tak? Jadi lubang dia besar ni je. Jadi kalau dulu jantung kamu boleh pump biasa-biasa je, normal je. Darah boleh sampai ke seluruh badan. Tapi sekarang bila lubang dia besar ni je, jantung kamu nak kena tekan darah tu dengan kadar yang sangat tinggi. Dengan tekanan yang sangat tinggi supaya darah kamu tu boleh sampai ke seluruh badan kamu. Faham? Nampak tak? Bila dia pump terlalu tinggi, maksudnya tekanan darah kamu tadi akan jadi tinggi. Bila yang bahayanya, bila jantung kita tu pump, darah kita tu terlalu kuat, takutnya kita akan mengalami apa yang orang selalu mati mengejut tu? Sakit jantung. Apa yang macam kamu tengok demo dia tu sihat je tiba-tiba mati. Yang macam kalau heart attack. Heart attack. Betul heart attack.
Kan macam kamu tengok drama-drama Melayu kan, orang-orang kaya kan, anak dia buat hal nak pergi lari, nak kahwin dengan orang lelaki yang miskin kan. Lepas tu terkejut kan. Sebab apa? Sebab demo makan sedap-sedap, kapilari darah terus tersumbat. Lepas tu tiba-tiba dia terkejut, jantung dia nak pam darah tu dengan terlalu kuat dan menyebabkan dia mengalami heart attack. Heart attack ni bahaya sebab heart attack ni jantung kita dah kena serang, jadi jantung kita tak boleh nak pam darah, darah tak boleh nak sampai ke seluruh badan kita tak boleh nak melakukan proses respirasi, kemungkinan besar kita akan mati. Betul tak? Kan? Kalaulah tak mati pun, darah tu, otak kita ni, darah tak boleh sampai ke otak dalam satu jangka masa yang panjang. Bila darah tak sampai ke otak, boleh menyebabkan otak kita, pembuluh otak kita ni rosak. Ataupun darah yang dipam tu terlalu kuat dan menyebabkan saluran-saluran darah di dalam kepala kita ni boleh pecah. Boleh menyebabkan kita mengalami stroke. Stroke hama, yang mana sebelah badan kita dah tak ada. Sebelah badan kita sahaja yang boleh bergerak. Kan, betul tak? Betul. Itulah kesan-kesan dia. Kena sayang jantung ni. Sebab kesan dia untuk kehidupan kita adalah sangat memberi kesan lah. Dia boleh, kita tak tahu bila-bila masa sahaja dia boleh memberi kesan kepada kita. Sebab tu kita kena jaga makan, kita kena jaga kesihatan. Kena juga berjalan, kena juga bersenam. Jangan asyik makan pula benda yang manis, benda yang banyak kolesterol. Tak boleh macam tu kan. Sebab kita kena tanam pada diri kita, kita kalau boleh kita nak hidup, biarlah kita sempat tengok anak cucu kita membesar kan. Tak nak juga hidup sampai menyusahkan anak cucu kita. Tapi kita kalau dalam Islam ni, kalau kita orang Islam ni kalau boleh, kalau kita umur panjang pun, kalau kita sakit, asyik nak menyusah anak cucu, tak nak juga kan macam tu kan. Kalau umur kita panjang, biarlah kita ni dalam keadaan yang sihat. Supaya kita ni tak menyusahkan anak cucu kita. Sebab kita tahu anak cucu kita pun, dia pun sebenarnya ada urusan yang perlu disettlekan. Jadi kita jagalah diri kita, okey? Kalau mati tak apa, takutnya tak mati, duduk main sakit macam tu je. Kan susah anak cucu kita, kan, betul? Okey, seterusnya habis dah berkenaan dengan denyutan nadi. Denyutan nadi tadi kita hanya bincang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Okey. Sekarang saya nak masuk yang kedua, subtopik yang kedua yang perlu kamu tahu hari ini berkenaan dengan darah manusia. Tadi kita hanya bincang darah je kan. Sekarang ni kita nak tengok darah itu dengan lagi dekat, dengan lagi terperinci. Okey. Darah manusia, komponen dan kandungan darah manusia. Okey. Darah manusia ini, darah ni dia, kamu hanya nampak warna merah je kan darah tu kan? Actually dalam darah tu dia bukan hanya ada darah merah sahaja. Banyak lagi benda lain yang ada di dalam darah itu. Okey, darah kamu tahulah fungsi dia adalah mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan. Maksudnya sah-sahlah dalam darah tu ada oksigen, ada nutrien. Betul? Darah juga mengangkut bahan kumuh dari sel badan. Maksudnya dalam darah juga ada bahan kumuh. Darah merupakan sejenis campuran. Darah ni merupakan sejenis campuran. Dia adalah campuran. Kerana darah dapat diasingkan kepada dua komponen, iaitu cecair kuning yang terapun di atas cecair merah. Komponen darah lazimnya diasingkan dengan menggunakan kaedah emparan.
Okey, campuran darah diputarkan dengan cepat dalam alat emparan. Inilah yang kalau kita nak cek kesihatan kita, kita ambil darah kita sikit kan. Sebab apa? Sebab dalam darah ni ada semua nutrien, ada semua bahan kumuh. Jadi kita boleh tengok berapa nutrien yang ada dalam ni. Nutrien dia ni lebih ke glukosa dalam dia ni. Cukup ke tak protein dia ni. Cukup ke tak zat-zat dia ni. Kita ambil darah je, kita boleh baca semua tahap kesihatan kamu. Kan? Okey? Unit darah ataupun kita panggil sebagai hematologi. Ahli hematologi ialah pakar perubatan yang mengkaji komponen kandungan dan penyakit yang berkaitan dengan darah manusia. Siapa yang nak kerja dekat mama berkaitan dengan hematologi, siapa yang tak takut tengok darah bolehlah. Sayang kat orang saya. Ya, nangis ni. Oh, ada gedung-gedung. Ada gedung-gedung. Ada gedung. Sekejap. Darah. Iya, darah. Takut darah. Mami nak ngajar kejap ya? Boleh? Boleh Mami ngajar kejap? Nak nak belajar juga? Nak belajar juga? Mami apa orang tu buat? Darah. Darah apa? Busuk Di mandi. Busuk. Apa tu? Darah. Okey? Macam mana kita buat asingkan dia? Inilah pengasingan komponen darah melalui kaedah empangan yang mana kita pusing darah yang kita masukkan dulu satu cecair. Okey, adalah bahannya kita masukkan. Lepas tu kita pusing dia dan dia akan jadi 2 layer macam ni. Dia akan jadi dua layer macam tu. Okey. Jadi yang atas ni kita panggil plasma darah. Plasma dalam darah kita tu bukan dalam darah merah. Darah yang berwarna merah tu sebenarnya 55%-nya terdiri daripada plasma darah. Plasma darah. Lepas tu kurang daripada 1% sel darah putih. Lepas tu 45%-nya adalah sel darah merah. Jadi kamu boleh kata darah manusia terdiri daripada plasma, sel darah putih dan juga sel darah merah. Boleh? Okey. Ni darah terdiri daripada ampaian sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma darah. Platelet ni ada di dalam plasma darah. Plasma darah terdiri daripada kira-kira 90% air dan 10% bahan terlarut mengalir ke seluruh bahagian badan. Bahan terlarut tersebut termasuklah nutrien, gas, karbon dioksida, enzim, hormon dan bahan kumuh. Itu yang dikatakan sebagai plasma darah ni. Saya tanya plasma darah tu apa? Plasma darah tu adalah bahan yang ada dalam plasma ni. Ada nutrien yang kamu makan zat-zat tu kan. Ada gas karbon dioksida, ada oksigen, oksigen ada dekat darah merah lah kan. Ada enzim, ada hormon dan ada bahan kumuh. Okey. Jadi darah manusia ni kita ada 4 kumpulan darah. Kamu kena tahu ni darah kita ada 4 kumpulan darah. Okey, kamu kena ingat. Darah kamu pun kena tahu darah kamu ni jenis apa sebenarnya. Okey, kita ada darah kumpulan A, kumpulan B, kumpulan AB dan kumpulan O. Ada 4 jenis darah. Kamu cuba tengok, kamu ni berada dalam kumpulan mana? Saya berada dalam kumpulan O. Darah saya adalah darah jenis O. Okey? Siapa ada tahu? Siapa tahu Syahda tahu? Syahda darah kumpulan apa? Tahu saya B. B. Aina? Tak. Nurul?
Tak pasti dulu. Tak pasti. Ni Dana? Tak. Tak tahu juga. Chong? Chong tahu? Chong darah kumpulan apa? Okey, darah ni biasanya dia darah kita ni bukan biasanya lah, memang sepatutnya kita kena sama dengan mak ayah kita. Kita kena sama dengan mak ayah kita. Barulah kita betul-betul anak mak ayah kita, betul tak? Kalau tak, mungkin mak kamu ambil kamu anak angkat je. Anak pungut ni kan. Mesti kena sama. Okey, mesti kena sama darah kita dengan kedua orang tua kita. Okey. Jenis antigen yang wujud dalam sel darah merah ialah antigen A dan antigen B. Okey, kamu kena tahu dalam kumpulan darah A dengan kumpulan darah B dan kumpulan darah AB, dia ada antigen. Dia ada antigen. Jadi antigen kumpulan A, antigen kumpulan B. Kalau darah jenis A, dia ada antigen A sahaja. Kalau darah B, dia hanya ada antigen B sahaja. Dan kalau dia darah AB, dia ada dua-dua antigen. Antigen A dan antigen B. Manakala darah kumpulan O, dia tak ada antigen. Dia tak ada antigen. Okey, disebabkan oleh benda ini, jadi kamu pernah dengar tak berkenaan dengan derma darah? Kan? Derma darah. Jadi kita nak derma darah, bila doktor ambil darah kita, doktor kena cek dulu darah kita ni kumpulan apa. Sebabnya darah kumpulan A, darah kumpulan B, dia tak boleh bercampur. Contohnya penderma kumpulan A, penerima kumpulan B, tak boleh. Tak boleh. Sebab antigen dia lain. Antigen A dia tak boleh nak bercampur dengan antigen B. Sebab tu biasanya kalau ayah kita sakit, siapa orang yang paling sesuai untuk derma darah? Anak dia lah. Sebab mestilah anak dia sama darah dengan ayah dia. Sebab benda tu kan DNA. Sebab DNA, jenis darah ni dia adalah genetik. Dia diturunkan daripada generasi ke generasi. Okey. Individu daripada kumpulan darah A mempunyai hanya antigen A. Individu daripada kumpulan B mempunyai hanya antigen B. Individu daripada kumpulan AB mempunyai antigen A dan antigen B. Manakala individu daripada kumpulan darah O tidak mempunyai antigen A ataupun antigen B. Okey. Jadi antibodi dalam plasma darah mengandungi antibodi. Jenis antibodi yang wujud dalam plasma darah ialah antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Kan tadi antigen. Antibodi ni kalau dia tak boleh bercampur, sebab apa? Sebab macam ni kan. Jenis darah A, antigen dia A. Jenis antibodi dia anti dengan B. Jenis antibodi dia anti dengan antigen B. Jenis darah yang B pula, antigen dia B. Antibodi dia anti dengan A. Jenis darah AB, antigen dia ada dua-dua, A dan B. Jadi jenis antibodi dia tak anti mana-mana. Dia boleh terima. A pun dia boleh terima, B pun dia boleh terima. Boleh? Dan O ni dia tak ada antigen. Dan dia memang tak ada antigen. Dia semua pun dia anti. A pun dia anti, B pun dia anti. Dia tak boleh nak terima A, dia juga tak boleh nak menerima B. Okey, contohnya macam ni ya. Seorang individu yang mempunyai antibodi anti-A, darah jenis B. Maksudnya antibodi dia anti-A, maksudnya dia darah jenis B lah. Kan, betul? Anti-A maksudnya darah dia jenis B. Tidak boleh menerima darah jenis A dan AB kerana kedua-dua jenis darah tersebut mempunyai antigen A.
Sebab apa? Sebab darah jenis B ni dia anti-A. Antigen A ni dia tak boleh terima. Kalau doktor masukkan juga darah dalam pesakit tu, jadi benda lain kepada pesakit tersebut. Individu yang mempunyai antibody anti-B pula, darah dia jenis A. Tidak boleh menerima darah jenis B dan AB. Sebab apa? Sebab kedua-dua jenis darah tersebut mempunyai antigen B. Individu yang mempunyai darah jenis AB bebas menerima semua jenis darah kerana tiada antibody dalam darahnya. Maksudnya nak bagi jenis A pun dia terima. Nak bagi jenis B pun dia terima. Okey, individu yang mempunyai darah jenis O pula tidak dapat menerima sebarang jenis darah kerana kehadiran antibody A dan antibody B kerana jenis darah lain kerana kehadiran antibody sebab darah O ni dia anti dengan A dan dia anti dengan B dalam plasma darahnya. Jadi secara kesimpulannya yang ayat yang panjang-panjang tadi kita boleh buat dalam satu bentuk yang pendek, yang mana kalau kita nak buat derma darah, kalau kamu nak jadi doktor nanti okey, pesakit ni kita kena check dulu. Kita kena check dulu pesakit kita, dia ni darah apa? Dia accident kehilangan darah yang sangat banyak. Jadi dia nak kena tambah darah. Jadi kamu sebagai doktor, mula-mula sekali kamu kena tahu pesakit itu darahnya darah apa. Kalau darah A, kalau pesakit itu berdarah A, mempunyai darah A, jadi kamu kena ambil darah yang orang duk derma tu, berbeg-beg tu, kamu hanya boleh bagi dia darah A. Kumpulan kamu kalau dia tu susahnya nak cakap macam ni. Sebab ini kamu tengok, ini kumpulan darah penderma, ini kumpulan darah penerima. Okey, kalaulah pesakit kamu tu darah A, dia hanya boleh menerima darah daripada kumpulan A atau kumpulan O sahaja. Kalau B dengan AB tak boleh. Boleh. A ni dia hanya boleh menerima A dan O. Dan dia hanya boleh menderma kepada A dan AB. Faham. Kena tulis. Saya rasa saya kena tulis. Macam mana saya nak tulis ya? Saya ni. Okay. Ui, di mana? Ini masalahnya. Saya kan bila saya tekan ballpen, saya tak nampak di mana saya punya ni. Duduk kat situ dia rupanya. Okay. Penderma kumpulan A, darah kumpulan A, dia hanya boleh diterima oleh orang yang kumpulan A atau orang yang berada di dalam kumpulan AB. Kalau penderma dia mempunyai darah B, maka siapa yang akan menerima darah dia nanti? Yang akan menerima darah dia nanti adalah individu yang berdarah B atau berdarah AB. Berdarah AB. Kalau dia berdarah AB, siapa yang boleh terima darah dia? Yang boleh terima darah dia hanyalah AB sahaja. AB ni kamu ingat macam ni je. AB ni kalau kamu perasan, dia boleh ambil je yang orang lain. Betul tak? A pun dia boleh ambil, B pun dia boleh ambil. Tapi time dia, time dia sendiri, dia hanya boleh bagi kepada orang AB juga. Kamu ingat AB ni Haji Bahir. Tak suka sangat nak menderma. Dia suka derma kat AB juga. Dia Haji Bahir. Kan? Boleh? Ingat formula tu. Haji Bahir. Okey. Kalau kamu darah O,
Kalau kamu darah O, kamu boleh menderma kepada semua. Darah O ni dia sangat baik orangnya. Dia boleh menderma kepada A, dia boleh menderma kepada B, dia boleh menderma kepada A, dia boleh menderma kepada AB. Tetapi O ni, kesian kat O. O ni hanya boleh menerima darah O sahaja. Itu bahayanya orang darah O. Sebab apa? Sebab darah O ni dia hanya boleh menerima darah O sahaja. Kan? Contohnya kalau di hospital tu kamu darah O, kamu bersalin. Kamu tumpah darah kamu sangat banyak tumpah darah kan. Lepas tu badan dah jadi pucat apa semua, dah tak ada darah. Jadi kita kena tambah darah. Kamu O, jadi kamu mesti ada darah O sahaja untuk tambah dalam badan kita. Kalaulah di hospital tu darah O stoknya tak ada, apa jadi pada kamu? Habis. Kan? Betul tak? Kalau kamu darah A, kan, kalau darah A, kalau you darah A, ada O, boleh, doktor boleh masukkan O dalam badan kamu. Lepas tu ada A, boleh masukkan. Betul tak? Kalau B pun sama, ada O, boleh masuk dalam B. Ada B, bolehlah masuk dalam B. Kalau AB, A boleh masuk, B boleh masuk, O pun boleh masuk, AB sendiri pun boleh masuk. Kan, betul tak? Betul. Ni, tengok ni. Itulah yang saya lah tak suka lah benda lah ni. Saya nak ensure. Okay? Jadi sebab itulah pentinglah kita menderma darah, sebab bila kita menderma darah, kemungkinan kita boleh menyelamatkan satu nyawa. Betul. Kita tak tahu dekat hospital sana, setiap 1 jam, setiap setengah jam, mesti ada sahaja kemalangan, mesti ada sahaja kelahiran yang baru, kelahiran yang menyebabkan si ibu kehilangan darah yang sangat banyak, aksiden yang menyebabkan mangsa tu kehilangan darah yang sangat banyak, yang mana hospital kita memang memerlukan sangat-sangat banyak memerlukan banyak darah untuk kita menyelamatkan nyawa seseorang. Kamu tahu kan, kalau kita menyelamatkan nyawa seorang ibu memang sangat penting. Untuk apa? Untuk baby tu membesar. Kan betul tak? Janganlah disebabkan kekurangan darah, kesian baby tu, hilang mak dia. Kan betul tak? Kalau orang tu kemalangan, mana tahu orang lelaki tu kemalangan kat rumah, ada anak, ada isteri. Memang anak isteri dia memerlukan dia. Bila kamu derma darah, doktor masukkan darah kamu ke dalam dia, dia boleh hidup. Dia pun boleh bersama-sama anak isteri dia yang tercinta. Itu kan satu amal jariah, itu satu pahala. Betul tak? Dan satu lagi, kalau kita menderma darah, kita boleh jadi sihat. Kita juga akan menjadi sihat. Sebab apa? Sebab darah yang lama kita keluarkan, badan kita akan menghasilkan sel darah yang baru. Kan? Betul. Jadi jangan takut-takut nak menderma darah. Jangan takut-takut nak menderma darah. Okey? Seorang individu yang sihat, jisim dia melebihi 45 kilo dan dia berumur antara 18 hingga 60 tahun, dia boleh menderma darah. Kamu tak boleh derma lagi lah. Saya cakap ni untuk masa depan kamu. Okey? Seorang penderma boleh menderma sehingga 0.5 liter darah pada satu-satu masa. 500 ml je dalam sebotol air mineral yang kecil tu je. Okey, apabila seorang individu menderma darah, jumlah sel darah merah dalam badannya berkurang. Hal ini memaksa sumsum tulang untuk menghasilkan sel baru. Badan individu tersebut akan menjadi lebih bertenaga dan dapat berfungsi dengan lebih baik. Itulah kepentingan menderma darah. Okey. Jadi apa yang kita bincang hari ini? Ada dua benda yang penting. Satu, kadar denyutan nadi, keadaan jantung, dan juga berkenaan dengan darah. Darah ada berapa kumpulan? Saya nak tanya Syuhadah dulu.
Syuhada darah ada berapa kumpulan Syuhada? Ada 4 kumpulan. Okey, Aina sebut keempat-empat kumpulan tu Aina. Kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB, kumpulan darah O. Betul. Ni Dana kalau saya bayangkan ni Dana ni seorang doktor. Okey. Lepas tu ada seorang wanita bersalin dan dia mengalami tumpah darah yang sangat banyak. Okey. Perempuan itu mempunyai darah type AB. Jadi apakah darah yang sesuai untuk diberikan kepada pesakit tersebut? Darah dia AB, darah pesakit AB. Jadi apa darah yang sesuai untuk ni Dana bagi kepada pesakit itu? Saya tak dengar. Mesti ni Dana punya mic ada masalah ni kan? Okey, tak apa. Kita teruskan kepada Nazirah. Nazirah bagi jawapan daripada saya Nazirah. Nazirah? Darah Apa ni Dana? Apa ni Dana? Ada masalah tu ni Dana tu. Tak apa. Nadirah je. Nadirah sambung Nadirah. Saya tak dengar. Orang lain dengar ke ni Dana cakap? Tak ya? Tak. Okey, tak apa ni Dana. Tak apa ni Dana tak payah jawab. Kita bagi kepada Nazirah. Okey Nazirah. Okay, cikgu. Soalan dia Cuba ulang soalan dia. darah A dengan darah B ya cikgu. Pesakit tu darah AB. Darah Pesakit tu darah AB. Jadi pesakit tu boleh menerima darah apa? Semua jenis darah mungkin. Semua jenis dah. Semua jenis darah kan. Kalau kamu doktor, maksudnya kalau dia AB memang senang sebab semua jenis darah kita boleh bagi dia. Kan betul? O kita boleh bagi dia, A kita boleh bagi dia, B boleh bagi dia, AB pun kita boleh bagi. Ya ni Dana. Kenapa saya panggil tak nak menjawab? Slow. Tak apa ni Dana. slow Okay. cikgu. Tak apa ni Dana. Never mind. Okay, Chong. Chong ni senyap je. Saya nak bagi jugalah soalan kat Chong. Chong, bagi saya salah, kan kita ada banyak faktor yang mempengaruhi kadar denyutan jantung kita kan. Kadar denyutan nadi kita. Okay, bagi saya satu je. Apa faktor dia? Faktor yang pertama, apa? Faktor yang mempengaruhi kadar denyutan jantung. Kadar denyutan nadi. Chong. Senyap pula Chong ni. Tak ada. Chong pun tak ni. Okey, tak apa. Syuhada lah. Syuhada? Apa Syuhada? Jawapan dia umur. Umur. Okey, yang pertama umur. Lepas tu Aina, selain pada umur? Jantina. Jantina. Betul. Jantina. Lepas tu selain daripada jantina? Kesihatan badan. Kesihatan badan. Okey. Dalam buku kerja sampai muka surat berapa kita bincang Muka surat 65 Muka surat 65 kan? Tu tengok tu, mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Okey, apa yang dia buat tu? Jenis aktiviti fizikal. Kalau dia rehat, berapa nadi dia? Kalau dia berlari secara perlahan, berapa nadi dia, bacaan nadi dia?
Lepas tu kalau dia berlari setempat selama 2 minit, berlari setempat dengan laju, dengan keadaan yang sangat laju, berapa bilangan nadi dia. Okey. Kalau dekat ni bolehlah kita ni ya, bolehlah kita buat dekat mama. Okey, mewajarkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat. Okey, kenapa kita perlu mengekalkan jantung kita supaya jantung kita sihat? Muka surat 68. Tengok muka surat 68. Okey, jantung yang tidak sihat akan menyebabkan penyakit apa? Yang pertama, penyakit Jantung. penyakit jantung. Lepas tu yang kedua, penyakit jantung koronari. Dan yang ketiga, apa yang saya cakap tadi? Stroke. 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 Dan yang keempat, penyakit darah apa? Darah tinggi. Ya, darah tinggi. Penyakit darah tinggi. Okey, apa amalan yang perlu kita buat untuk jantung kita sihat? Kita mesti sentiasa bersenam. Betul? Betul. Kita mesti sentiasa bersenam. Kita pergi lawan arah jam. Kita tengok dia dalam keadaan lawan arah jam ya. Okey, perhati jika terdapat simptom. Macam kamu selalu pengsan ke apa ke kan. Kena terus check lah. Lepas tu kita mestilah kita mestilah tidak merokok. Merokok ni bahaya kan. Tidak merokok dan minum minuman yang beralkohol. Lepas tu kena minum air yang banyak supaya darah kita tu tak adalah pekat sangat. Okey, lepas tu kita mesti mengawal pengambilan makanan yang berkolesterol tinggi. Sebab kolesterol tu dia akan melekat di dalam salur darah kita. Okey, lepas tu kita kena buat pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Kita kena sentiasa cek tekanan darah kita tu. Kena sentiasa cek tekanan darah. Okey. Seterusnya muka surat 69. Muka surat 69. Darah berperanan untuk mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan dan juga bahan kumuh dari sel badan. Sel-sel darah dihasilkan di dalam apa? Saya kata siapa yang menghasilkan sel-sel darah tadi? Menghasilkan sel-sel darah. Ingat lagi tak yang saya kata lepas kita menderma, ada benda yang saya sebut tu dia akan menghasilkan darah baru. Tulang. Sum-sum. Sum-sum. Sum-sum tulang. Dah betul dah tulang. Depan tu kamu tertinggal. Jawapan dia sum-sum tulang. Sum-sum Okey? tulang. Okey, darah, tengok kita ambil darah, kita masukkan dalam tabung uji, kita buat proses apa tadi yang saya kata? Emparan kan? Kita buat emparan dan kita nampaklah darah ni boleh dibahagikan kepada 3 iaitu plasma, sel darah putih dan platelet dan juga dan juga red blood cell. Darah merah, sel darah merah. Okey, plasma dia mengandungi 55% isi padu darah, mengandungi air dan juga bahan terlarut. Fungsi plasma dia mengandung nutrien, gas, bahan kumuh dan juga hormon. Membantu meimbangi haba ke seluruh badan. Sel darah merah, dia bentuk macam mana sel darah merah? Kamu kena tahu ni. Bentuk dia cakera dwi cengkung. Nama dia cakera dwi cengkung. Lepas tu sel darah merah ni dia tak ada nukleus. Kalau kamu perasan, sel darah merah ni dia tiada nukleus. Ini sel kalau kita tengok dia di bawah mikroskop. Okey, fungsi dia adalah untuk mengangkut apa? Darah merah? Mengangkut antibody. No. Darah merah.
Darah merah diperlukan untuk apa darah merah? Aina? Mengangkut oksigen. Ya, mengangkut oksigen. Okey, sel darah putih. Sel darah putih bentuk dia tidak tetap. Sekejap dia macam itu, sekejap dia macam ini. Dia tak tetap. Dan tapi sel darah putih ni dia mempunyai nukleus. Apa pentingnya sel darah putih? Okey, sel darah putih ni dia mengandungi, dia melindungi badan kita daripada penyakit. Caranya macam mana? Dia akan menghasilkan antibody. Okey, platelet. Platelet. Bentuk tidak tetap. Tidak tetap. Tengok tu ada orang. Okey. Mana yang lain? Tak ada lah. Suhada. Sebab saya internet saya hotspot je kat kawasan rumah saya ni. Kat kawasan rumah saya ni memang tak ada wifi. Cikgu, Itu saya kena pakai hotspot je ya. apa tu kelas BI dah ada lah cikgu? Okeylah, tak apalah. Saya pun ada kelas juga. Terima kasih, Nanti Cikgu. yang seterusnya kita sambung kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih Cikgu, ya. terima kasih. Okey, sama. Oh,